Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa kerana sudi menonton slot daripada unit bimbingan dan kaunseling pada hari ini. Saya Cikgu Siti Nora Bintia atau lebih juga dikenali sebagai Cumi, selaku guru bimbingan sepenuh masa di SK Sri Sarjana. Baik, untuk perkongsian maklumat daripada unit saya pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan 4 fokus bidang perkhidmatan, iaitu yang pertama, pembangunan sasiah diri murid. Yang kedua, peningkatan disiplin diri murid. Yang ketiga, pendidikan kerjaya murid. Dan yang keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid. Okey, kita tengok satu-satu secara ringkas ya. Pembangunan sasiah diri murid ataupun lebih dikenali sebagai PPS, iaitu membimbing murid membina jati diri dari aspek sikap penyayang, kepedulian antara satu sama lain, budi bahasa dalam berinteraksi dan keterampilan diri ataupun kepemimpinan. Yang mana dalam fokus PPS ini, kita akan laksanakan beberapa program, antaranya program budi penyayang, mentor, menti dan juga ziarah cakna, bimbingan dan nasihat supaya sentiasa mengamalkan budaya berdisiplin. Surat amaran akan dikeluarkan oleh pihak pentadbiran sekolah sekiranya perlu ataupun berdasarkan budi bicara. Seterusnya yang ketiga, pendidikan kerjaya murid ataupun PK. Murid akan diberikan pendedahan berkaitan dengan dunia kerjaya dan merangsang murid untuk membina cita-cita sendiri. Memberi peluang kepada murid untuk memilih dan menentukan sendiri cita-cita mereka berdasarkan maklumat yang dikongsi. Dan seterusnya keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid ataupun PKM. Murid dibimbing untuk menguruskan emosi sendiri dan tidak bertindak secara rasional. Murid berhak membuat keputusan yang dirasakan sesuai dengan diri sendiri tetapi masih berpandu ke arah yang positif. Membantu murid mengembangkan kemahiran berfikir berkaitan sebab dan akibat dan juga asas pengurusan diri. Baik, ini seberingkas berkaitan bidang dalam unit bimbingan dan kaunseling yang mana saya akan sedaya upaya membantu anak-anak dalam menzahirkan potensi diri murid mereka secara optimal. Seterusnya kita bincang berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan, iaitu yang pertama, ziarah cakna. Unit bimbingan dan kaunseling akan mengadakan program ziarah cakna, iaitu melawat ke rumah murid yang telah dikenal pasti sama ada untuk kunjung bantu atau hal-hal lain yang dirasakan perlu untuk tindakan lanjut. Baik, berkaitan dengan program ziarah cakna, pihak sekolah akan berbincang dulu dengan ibu bapa murid yang kita rasa perlu untuk kita melawat ke rumahnya sama ada setuju atau tidak. Sekiranya ibu bapa setuju, baru kita akan pergi ke rumah murid sama ada untuk membantu memberi bimbingan ataupun berbincangan berkaitan dengan potensi diri murid. Dan yang kedua, tidak hadir ke sekolah. Berkaitan dengan tidak hadir ke sekolah, sekiranya ada anak-anak kita yang tidak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa perlu menulis ataupun memberi makluman kepada guru kelas sama ada secara WhatsApp ataupun telefon ataupun melalui surat makluman, yang mana surat makluman adalah selaras dan sewaktu hari pendaftaran hari pertama persekolahan, semua ibu bapa akan dibekalkan satu salinan surat makluman. Perlu diperbanyakkan dan diserahkan kepada guru kelas keesokan harinya apabila anak hadir ke sekolah. Sekiranya tidak hadir tanpa alasan ataupun makluman, boleh dikategorikan sebagai ponteng. Dan ponteng juga terdiri daripada dua jenis ponteng. Yang pertama, ponteng berkala. Ponteng berkala ni glamour. Kalau dekat SK Sri Sarjana, ponteng berkala ni memang dari tahun 1 sampai tahun 6, iaitu setiap hari Ahad atau Khamis, yang mana kedua-dua hari ini adalah hari kebanyakan ibu bapa tidak bekerja, terutamanya hari Ahad.
Hari Ahad je tak datang, hari Ahad je tak datang, hari Khamis je tak datang. Bila saya panggil untuk sesi perkongsian maklumat, murid akan cakap, hari Ahad mak tak kerja, ayah tak kerja. Jadi hari Ahad saya pun tak sekolah. Sebenarnya itu salah. Sekiranya ibu atau bapa tidak bekerja, anak tetap kena hadir ke sekolah. Okey, ataupun konten berkala ikut hari yang mata pelajaran dia tak suka. Contoh, ada seni, dia tak suka seni. Setiap hari Selasa ada seni dan setiap hari Selasa lah dia tak nak datang sekolah. Itu pun dikira konten berkala. Jadi saya mohon kerjasama ibu bapa untuk melihat, memastikan jadual persekolahan anak-anak hadir seperti biasa. Cuba tengok, kalau ada je hari dia tak nak datang, cuba tengok hari apa. Kalau kata setiap hari Selasa ada seni, mungkin dia tak suka cikgu tu, ataupun mungkin dia tak pandai buat seni, jadi dia segan nak datang sekolah, dia malu. Boleh rujuk kepada saya, nanti saya akan panggil muridnya untuk sesi perkongsian. Okey, seterusnya waktu hadir dan pulang. Waktu hadir dan pulang untuk murid tahun 1 dan tahun 2 sesi petang setakat hari ini masih lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, iaitu digalakkan hadir pada pukul 12.45 tengah hari dan pulang pada jam 6.20 petang. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian. Sebenarnya berkaitan dengan waktu hadir, ramai parent sesi petang yang berjumpa dengan saya tanya kenapa tak boleh hadir awal. Sebabnya ada urusan lain yang perlu diuruskan. Jadi dia terpaksa hantar anaknya seawal pukul 12 tengah hari. Boleh, tak ada masalah hantar awal, tapi sebenarnya itu sedikit tekangan pada kami pihak guru untuk memantau keselamatan. Kita tak, cikgu-cikgu sesi pagi masih lagi berada di dalam kelas. Cikgu-cikgu sesi petang kemungkinan besar masih ramai yang belum hadir pada pukul 12. Jadi keselamatan murid tiada jaminan. Bila ramai datang awal, murid berkumpul di kantin, jadi isu keselamatan akan menyukarkan semua pihak. Jadi kita galakkan hadir seawal 12.45. Yang keempat, pemakaian uniform. Mesti pakai uniform rasmi mengikut jadual. Untuk 3 minggu transisi pakai baju putih seperti yang telah dimaklumkan oleh Tuan Guru Besar. Tetapi selepas 3 minggu bila jadual diedarkan, akan ada jadual yang memerlukan murid memakai baju sukan. Tolong ingatkan anak-anak ikut jadual. Kalau kata hari ada baju sukan, pakailah baju sukan. Kalau hari kata tak ada sukan, jangan pakai. Sebab nanti akan jadi budaya. Dia seronok pakai baju sukan. Sebabnya baju sukan kan selesa, t-shirt dengan seluar track, jadi dia akan suka nak pakai baju sukan di setiap masa. Jadi mohon kerjasama, alert pada jadual. Kalau kata cikgu pesan, esok kita ada pendidikan seni, nak guna watercolor, jadi kena bawa baju asing. Bawa, itu boleh. Kena pakai baju sukan, boleh atas arahan guru. Kerana dari segi pemakaian uniform, ini dan aspek PD, peningkatan disiplin diri murid. Kalau dari awal dia dah terbiasa melanggar disiplin, nanti akan membawa kepada tahun 2, 3, 4 sampai tahun 6. Sekiranya tidak sihat, murid tidak digalakkan hadir ke sekolah. Contohnya, kes ini banyak berlaku sepanjang saya menjadi guru bimbingan. Mak suruh datang sekolah, sampai sekolah tak sihat. Bila kita tanya, kenapa awak datang? Awak kan dah tak sihat dari rumah. Mak suruh hadir sebabnya dekat rumah tak ada orang jaga. Persoalannya dekat sekolah pun sama. Bila kita call suruh ambil anak, sekejap saya ada kerja. Sekejap puan saya tak boleh ambil. Okey, kita faham tekanan-tekanan tu, tapi ibu bapa perlu ingat keselamatan anak, kesihatan anak tanggungjawab sepenuhnya ibu bapa. Kita membantu setakat yang termampu. Jadi sekiranya anak tidak sihat, tidak digalakkan untuk hadir ke sekolah. Boleh berbincang dengan guru kelas sekiranya ada tekanan dari sudut itu. Yang keenam, bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memahami emosi anak, terutamanya dalam 3 bulan pertama persekolahan. Kenapa saya kata 3 bulan? Sebabnya di awal-awal persekolahan, murid tahun 1, fokus murid tahun 1,
Dia belum kenal lagi, belum biasakan diri dengan dunia persekolahan yang sebenar. Dulu mungkin dia sekolah tadika swasta, mungkin dia sekolah 5-6 tahun, situasi pembelajarannya lain, bangunan sekolahnya lain, kawan-kawannya lain, cikgu-cikgunya mengajar berinteraksi dengan cara yang lain. Bila masuk sekolah kebangsaan secara rasmi, situasi itu semua berubah. Jadi dia mula rasa rendah diri, dia mula rasa takut. Lepas tu dia akan mencipta pelbagai alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi di sini saya minta kerjasama ibu bapa sekiranya ada anak-anak yang nak datang sekolah je nangis, nak datang sekolah je sakit perut, nak datang sekolah je buat hal, boleh bekerjasama dengan kami. Bagi tahu dekat guru kelas, cikgu, anak saya dah 3 hari macam gini, kenapa cikgu tak nak datang sekolah? Nak datang sekolah je nangis, nak datang sekolah je sakit perut, tadi elok je. Boleh bagi tahu dekat guru kelas dan saya akan membantu dari sudut saya macam mana nak memulihkan emosi murid itu, nak menarik minat murid itu untuk hadir ke sekolah. Apa-apa kita bincang. Jangan nanti anak kata, hari ni sakit perut lah mak, tak nak datang sekolah. Okey. Hari ni sakit kepala lah mak, tak nak datang sekolah. Okey. Lama-lama itu akan jadi budaya. Bila jadi budaya, anak tu rasa seronok. Pernah kita ada satu kes, seminggu tak nak datang sekolah. Alasannya sakit perut. Bila dicek tak ada apa-apa masalah. Bila kata nak datang sekolah je, nangis. Tak ada apa-apa, tiba-tiba suruh pakai baju sekolah je, nangis. So pakai baju sekolah je, nangis. Saya dengan kawan saya pergi ke rumahnya menjemput. Datang ke sekolah dengan baju tidur dulu lah dia datang sekolah. Tapi bila masuk kelas, elok je dia belajar. Baik je dia duduk dalam kelas. Kita tukarkan bajunya di sekolah. Kita bawa uniformnya di sekolah. Jadi bila sampai sekolah, kita dudukkan dia dalam kelas, bagi dia kawan, tukarkan baju sekolah so dia boleh belajar dengan sempurna. Jadi di sini saya minta kerjasama ibu bapa untuk 3 bulan pertama ni kalau boleh ada sedikit ketegasan dalam memaksa anak untuk ke sekolah. Bila dia sampai sekolah, harapan kita sangat besar dan kita akan bantu sebaik mungkin supaya dia rasa selesa dan seronok. InsyaAllah rakan-rakan guru saya yang lain, yang sesi petang, yang senior-senior semua sangat berpengalaman dalam membantu anak-anak untuk rasa seronok dan selesa datang ke sekolah. Okey, saya rasa itu saja dari unit bimbingan dan kaunseling, dan saya sangat-sangat berharap ibu bapa sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan anak-anak, jemput datang ke sekolah, boleh berjumpa dengan saya, jemput datang sekolah, jumpa saya, kita bincang. Kita sama-sama berbincang, kita sama-sama berkongsi apa sebenarnya isu yang anak ini alami dan kita sama-sama cari jalan penyelesaian. Bukan masalah, kita tak nak masalah. Kita tak nak semua tu, jangan sebut ni jumpa cikgu kaunseling ada masalah lagi. No, bukan. Yang jumpa dengan saya adalah untuk memperbaiki potensi diri mereka. Jadi jangan segan-segan, jangan malu kalau saya kata puan, jemput datang sekolah esok kita ada bincang, jangan takut. Maksudnya adalah tu sesuatu yang menarik tentang anak diri tuan-tuan dan puan-puan untuk saya cungkil. Kalau saya kata puan, kenapa anaknya 3 hari tak datang sekolah? Boleh datang sekolah tak kita bincang? Datang, luangkan masa. Kita bincang bersama-sama untuk kemenjadian anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.